Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, pagi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang dalam hidup masyarakat Melayu, orang Islam biasanya tak sunyi daripada memuji orang, puji memuji dalam hidup kita. Jadi Al-Ghazali dalam kitabnya itulah Ihya Ulumuddin, tuan-tuan beli itu, disedut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Muttalib Al-Indonesia ini. Dia buat dalam kitab dia Penawar Hati, saya sedut dari situ. Dia kumpulkan bahawa dalam kita puji memuji itu, dia boleh membawa kepada, kalau tak kena cara, dia boleh bawa kepada 6 yang boleh merosakkan amal kebajikan kita. Dalam kita puji orang, puji memuji dalam adab kita orang Melayu itu, maka kalau tak kena cara dia boleh memberi jahanam kepada amal kebajikan kita. Dia sebut di sini binasa, jadi kita guna jahanam lah ya. Adapun memuji, ada padanya 6 kebinasaan 6 jahanam lah tu ya. Jadi ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau kita nak puji orang sesiapa sekalipun, jangan sampai puji itu membawa kepada runtuh amal kebajikan kita. Jadi sekurang-kurang kata kawan ni, kata Tok Guru ni, ada 6 kerosakan yang akan berlaku kalau si pemuji itu tak kena cara dia, ataupun yang dipuji itu tak kena penerimaannya, dia boleh merosakkan amal kebajikan. Okey, 6 kerosakan tadi, 4 daripadanya akan terkena ke atas orang yang memuji. 4 daripada bala atau kerosakan itu akan kena ke atas orang yang memuji. Contoh, kalau saya yang puji, kalau tak kena cara saya puji orang, maka akan kena ke atas saya. 1, kalau saya puji orang itu yang boleh membawa kepada bohong puji saya tu. Oleh kerana saya nak angkat sangat-sangat, nak hayun betul-betul kawan ni, saya puji dia habis-habisan, maka dalam puji saya tu sampai terlanjur kepada bohong, maka rosak amal kebajikan saya. Jadi kalau kita nak puji macam mana pun agak-agak lah ya, jangan lebih sangat lah hingga sampai pergi kepada bohong. Disebut dalam istilah kitabnya ialah, yang pertama puji yang boleh membawa kepada kebinasaan ke atas si pemuji itu ialah bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta ataupun bohong. Ya, bohong. Jadi jangan. Yang kedua, yang boleh merosakkan amal saya tu, kadang-kadang saya memuji itu dengan menzahirkan kasih sayang yang sangat-sangat saya zahirkan di khalayak ramai, nak tunjuk saya kasih pada dia, pada waktu tu dalam hati saya tak sayang sangat pada dia saja, saya nak puji, nak bodek saja ya. Benar saya benci juga pada dia. Jadi saya oleh kerana jadi pengerusi yang dia orang besar ada dalam majlis tu, maka tak nak puji, takut saya ni tak pandai ke apa, jadi saya angkat dia, sedangkan dalam hati saya tidak begitu. Jadi lain di mulut, lain di hati. Kalau begitu juga, dia kata kitab ni, puji yang sebegitu boleh bawa kepada riak. Saya boleh jadi riak pada waktu itu. Oh, bagus sekarang dia angkat, agaknya dia kenal benar kawan tu, pada tak kenal pun. Dia dah kena orang lantik jadi pengurusi, kawan tu pula datang nak bagi 500 orang, saya angkat habis lah. Jadi saya tu pergi pada riak. Jadi dia kata angkat habis kata yang berbuai dia gitu ya. Sebenarnya dalam hatinya benci, ataupun puji mulut tapi hatinya dia kata pada batinnya, dia batin ya, pada batinnya tidak. Maka orang ni puji yang begini, si pemuji itu boleh jatuh dalam riak, tak menunjuk-nunjuk ya. Ingat tuan-tuan, riak ni
satu penyakit hati, kata Imam Ghazali, dia bukan rosak sikit-sikit amalan. Amalan kita tu dia akan rosak habis. Banyak mana ustaz, daripada mula-mula akil balik dulu lagi kat itu, serah pada Allah lah. Cuma riak ni dia jenis syirik, jadi dia akan merosakkan syirik kecil, dia merosakkan amal kebajikan. Jadi nak mengajar saya, kalau nak puji orang pun, ustaz, mana jangan jadi macam ni ya. Nombor satu, jangan bawa pada bohong. Yang kedua, jangan bawa pada riak. Kaya pula berangai-rangai pula hayun kata-kata tu, boleh jadi pada riak ya. Baik. Yang ketiga, ni dia merosak pada orang yang memuji ya. Terkadang berkata ia, saya orang yang memuji tadi, akan barang yang tiada diyakininya. Dia tak yakin apa, dia main agak-agak saja. Berkata ia barang yang dia puji sedangkan dia pun tak yakin. Kawan ni macam mana, sejauh mana, macam mana kedudukan, tapi dia main puji saja ya. Bahwasanya ni contohnya, dia adalah bersama kita ni orang yang sangat adil, orang yang sangat warak. Saya tak yakin mana dia adil ke tidak, saya pun tak yakin mana dia warak ke tidak, tapi saya main boh saja ya. Dan seumpamanya. Jadi memuji benda kita tak tahu, tak yakin ya. Jadi memuji dengan tidak ada berkata-kata, dengan tidak ada peraturan. Jadi contohnya ni hak puji macam ni, puji yang tak tahu, tak yakin betul ke tidak kawan tu sebagaimana yang dipuji. Nak kata bohong tidak bohong, dia tak yakin saja. Jadi nak puji orang yang biar kita yakin benda tu betul. Itu aja yang nak ajar kita. Satu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia puji kawan tu dia puji orang lain. Dia datang pada Rasul, dia puji, ya Rasulullah, si Daud itu baik orangnya, dia ni begini ya. Memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain. Maka di waktu itu agaknya Rasulullah tahu, dia pun tak apa kenal, tak apa yakin orang tu setara mana ya. Maka Rasulullah pun katalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wahai haka qata'ta unuqa sahibika, kesian kamu telah berdosa kerana menyembelih kawan kamu sendiri. Wahai haka qata'ta unuqa sahibika, kesian akan dikau, telah engkau potong leher kawan engkau sendiri. Maknanya awak seksian pada awak, kesian awak. Hari ini awak sembelih kawan awak sendiri. Dalam bahasa huraian, hari ini awak sendiri pun berdosa, kawan awak tu pun berdosa. Kalau tak kena cara dia dengar apa yang awak puji ni. Kalau awak puji ni, dengar apa orang sampai kepada kawan awak satu hari, kalau tak kena cara penerimaan dia pun dapat dosa. Kamu dapat dosa dengan puji benda hak kamu tak tahu apa pun, kamu berdosa. Yang kedua, kawan kamu tu pun nanti akan berdosa. Kalau dia penerimaan sebab kamu puji ni depan aku, depan Rasulullah. Rasulullah ni pemimpin nombor satu negara. Di samping dia ni Rasul, tapi jangan lupa dia ni pemimpin negara. Puji orang lain depan pemimpin negara ni, kalau dia dengar, dia boleh jadi lain perasaan dia pun akan berdosa. Kamu pun puji dengan benda yang kamu tak berapa yakin ini, kamu juga berdosa. Kesian kamu ya. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, puji yang boleh membawa kepada jahanam pada si pemuji ini, satu, kalau dia terlanjur sampai ke bohong. Yang kedua, dalam pujinya itu hingga sampai dia diri jadi riak. Yang ketiga, dia puji sedangkan benda dia tak yakin ada ke tidak pada orang yang dia puji. Tiga tu, kata Imam Ghazali, boleh membawa kepada rosak binasa amalan kita. Ya, baik. Dia kata tadi 4 ya. Yang keempat, dia boleh merosak, menjahanamkan amalan orang yang memuji. Yang keempat, bahawasanya memuji itu menjadikan ia akan yang dipujinya itu sukacita. Okey, bila kita puji, menyebabkan orang yang dipuji itu gembira, sukacita. Dan terkadang
adalah yang dipuji itu orang zalim. Jadi kadang-kadang orang yang kita puji itu memang dia orang zalim, orang fasik, orang jahat. Tapi bila kita puji, kita memasukkan sukacita ke dalam hatinya, dengan sendirinya menyebabkan dia tidak ada minat untuk berubah. Sebab dia jahat macam mana, pergi mana-mana majlis, mana-mana tempat orang puji. Dia ni memang zalim, katakan. Okay, orang zalim, orang fasik, kan? Okay, maka bila setiap tempat pergi orang pakat puji dia, maka yang jadi berdosanya orang memuji itu seolah-olah kamu menggalakkan dia supaya dia duduk dalam zalim, dalam jahat setiap masa. Galakkan dia begitu. Yang dia duduk atas pentas tu, aurat pun tak tutup. Yang dia dalam rekod dia hanya datang ke masjid pun sekali-sekala, aurat tak tutup, menipu pun ada, rasuah pun ada. Tapi bila naik atas pentas, orang puji dia kata-kata. Sana orang puji, sini orang puji, atas pentas orang puji, bawah jambatan pun orang puji, kedai kopi orang puji, majlis kenduri kahwin pun dia pergi orang puji. Dengan sendirinya seolah-olah kamu memasukkan benda yang satu perasaan gembira, beri gembira pada dia, seolah-olahnya kamu baguslah. Dengan menipu awak ni memang awak bagus, awak lah orang yang boleh ke tengah, boleh ke tepi. Dengan tak tutup aurat awak ni, awak memang seorang yang sangat warna, seorang yang sangat komited dengan ajaran agama. Jalanlah. Maknanya benda tu tak betul. Dengan sendirinya, kata Imam Ghazali, boleh menyebabkan dia rasa seronok. Datang sekali-sekala masjid pun tak apa orang puji. Dalam keadaan macam mana fasik pun orang puji. Dia takut jadi kita masukkan penawar bagi dia, atau masukkan tenaga bagi dia supaya dia tambah jahat, tambah zalim, tambah menipu. Maka berdosa ia. Ni yang kali musnah ni, berdosa orang yang memuji itu dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hati orang zalim yang kita puji itu. Sabda Nabi, semua ni dia selitkan dengan sabda Nabi, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaghdabu idza mudiha al-fasiqu. Nabi beri hadis ni, maka sangat kuat hadis ni, ya. Sebab dia mula dengan perkataan Inna Allah yaghdabu idza mudiha al-fasiqu. Artinya, saya dulu terjemah ikut cara saya. Inna Allah yaghdabu idza mudiha al-fasiqu. Allah tu sangat-sangat benci kepada sesiapa yang memuji orang fasik. Allah tu sangat-sangat benci kepada orang yang memuji orang fasik. Itu terjemahan saya. Terjemahan untuk gurunya, bahawasanya Allah Ta'ala sungguh marah ia, lagi sedap dia punya, bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia. Apabila tadi saya kata benci ni agaknya tak berapa power. Allah terlalu marah apabila dipuji akan orang yang fasik. Fasik itulah kunci kata di sininya. Jadi ustaz, jadi Allah ni marah benar lah kalau kita puji orang fasik. Ya. Siapa kata tu ustaz? Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun tanya, apa arti fasik tu ustaz? Fasik tu orang yang kekal dalam dosa. Orang yang duduk dalam dosa. Walaupun dia tak tutup rambut saja, tapi dia duduk relax gitu, daripada mula relax begitu, ya. Dia buat benda dosa, hatta dosa kecil pun, kalau orang tu rasa selesa duduk dengan dosa kecil itu, maka itu namanya fasik. Itu dia. Kalau ikut Imam Syafi'i, salah satu daripada qaul Imam Syafi'i, orang lelaki yang sentiasa tak tutup rambut ni pun boleh bawa pada fasik. Kalau orang perempuan, king of the fasik, raja segala fasik, maknanya dosa besar. Tapi waktu tak apalah. Ada qaul yang mengatakan tidaklah begitu. Cuma nak beritahu
Saya dah sebut pada tuan-tuan dulu sekali. Majlis kahwin anak saya berlaku di satu masjid di Kuantan. Nak cerita fasik ni, ya. Jadi dia minta lah saksi sebelah laki-laki 2 orang, anak saya laki-laki. Jadi masuklah 2 orang. Dia kata hak ni tak boleh kata. Sebab dia ni tak pakai apa patah kepala. Saksi sebelah saya budak laki-laki tu, padahal kawan ni UIA, Master Islamic Study UIA. Tapi masuk nak jadi saksi nikah tu, ni boleh sebab kawan tu pakai sokok. Ya tak apalah, topi keledang tak apalah, jadi tutup. Itu dia, ya. Jadi hak seorang tu, yang ni tak boleh. Sebab dia tak pakai sokok, tak pakai itu ya. Relax Cik Imam tu, dia bagi terus. Orang faham ni, orang main dia keturun nama kilau, jadi orang belasah tu. Padahal ramai orang datang masjid tu. Jadi budak tu pun relax. Tak apalah, saya tak boleh, dia undur. Tidak kata mari sokok pinjam, atau mari Pak Imam pinjam rupiah berapa tak, jadi dia undur. Itu lepas tu cari yang lain, maka masuklah yang lain. Keluarga saya tidak pakai sokok sanggup, baru boleh kata. Sebab saya di sini orang tak tutup kepala tak boleh jadi saksi. Tak malu kita. Laki-laki pula akad nikah agaknya kuat dia Imam. Dia pakai mazhab Syafi'i, dia pakai qaul qadim, qaul jadid dia, tapi dia tak ambil. Dia mana? Tak apalah tu. Tapi fasik di sini ialah orang yang selalu kita nampak dalam dosa dia buat dia. Jadi kalau tak tutup rambut tu, maka langsung haram kita puji dia. Janganlah kita puji, walaupun sedikit pun tak boleh puji. Macam mana nak buat Ustaz? Kita cakap benda yang betul ada, tak apalah. Kenapa puji? Benda hak Tuhan ladang jangan puji, ya. Jadi kalau orang tu kita tengok rekod dia pun banyak benda jenayah segala-gala macamnya, jadi maknanya kita tengok dalam tiup, kita perhati orang besar ni, kita tengok dalam tiup memang ada dia memang banyak betul benda maksiat yang ada dalam hidup dia. Jadi oleh kerana kita tak tahu dia taubat ke tidak, maka kita tak payah pujilah. Sebab apa? Kita takut. Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Allah tu marah benar, ya. Sungguh marah apabila dipuji akan orang-orang yang fasik. Jadi, ya. Lepas tu nak mengajar saya, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita jadi orang fasik. Itu saja. Bukan kita cakap nak fasik. Kita nak dalam hidup kita ni pun, kita jangan jadi orang yang fasik. Sebab bila kita fasik, menyusahkan orang nak bercakap. Orang nak puji tak boleh. Tak puji kan takut kita kecil hati. Jadi kita letak orang lain dalam keadaan serba salah. Maka jadilah orang yang boleh ke tengah, boleh ke tepi. Maknanya naik atas masjid orang boleh puji, naik atas pentas pun orang boleh puji, pergi ke padang bola pun orang boleh puji. Biar begitu. Jangan atas masjid tak boleh puji, di kedai kopi pun tak boleh puji. Sebab apa? Kalau puji berdosa. Jadi begitu, ya. Baik. Berkata Al-Hasan rahimahullah. Hasan ni siapa? Hasan ni cucu Rasulullah lah, Hasan Husin dia. Dia kata apa? Barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat oleh orang itu. Maka orang yang zalim, yang fasik, sayu dia, dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik. Huraian Hasan ni dia tak benar kita berdoa supaya kekal panjang umur kepada orang fasik. Ni Syekh Hasan ni kata dalam bahasa lain, haram kita berdoa supaya orang fasik, orang berdosa kekal panjang umur. Lepas tu nak suruh doa supaya dia mati ke Ustaz? Jangan. Agak-agak lah. Doa mati pun tak boleh juga. Doa panjang umur pun tak boleh juga. Tak boleh, ya. Haram. Ada dalam kitab lain pada. Haram berdoa, dia kata supaya kekal hidup. Sedap dia. Maksudnya panjang umur lah. Lepas tu macam mana Ustaz? Jadi macam mana kita nak buat? Sebab itulah orang yang didoa ni biasanya orang besar-besar lah. Sebab itulah orang yang nak berdoa ni pun kena mengaji. Kalau dia datang tu memang orang fasik, kita nak doa untuk dia, maka
Kalau kita pergi doa, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur orang ni, sihatlah dia tubuh badannya hingga sampai ke bila-bila masa. Maka orang ramai pun berkata amin lagi. Orang kena kata gitu. Apa berdoa pun tak reti. Kata itu cara dia. Lepas tu macam mana cara? Wahai si yang nak berdoa, kamu kena selit benda lain dalam doa tu. Maknanya juga kamu Islam ke doa tu. Kamu lebaikan, jadi tak lebaikan doa kamu tu. Macam mana cara dia? Ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu hidayahmu kepada tetamu kami ini, supaya masukkanlah keimanan dan ketakwaan, supaya ianya menjadi hamba-Mu yang lebih soleh, yang lebih warak, yang lebih apa. Kita doa yang itu dulu, kemudian panjangkanlah umurnya, sihatkanlah umurnya dalam berbakti kepadamu ya Allah. Itu saja kena masuk. Maka jadi lebailah doa itu, jadi Islamlah doa itu. Yang haramnya ialah doa supaya dia kekal panjang umur, syarat tu. Itu yang tambah jahat dia tu. Dia tambah jahat dia tu, lepas satu-satu tu. Maknanya apa? Sebab kita doa supaya dia sihat saja. Jadi selitlah benda-benda macam tu, barulah doa itu boleh diaminkan oleh khalayak ramai, oleh hadirin sekalian. Mana dalil yang saya kata kena tu Ustaz? Nabi pernah bersabda kepada sahabat-sahabat dia. Okey, Nabi sabda macam mana? Ahsat turab fi wujuhil maddahin. Kamu kalau jumpa orang yang sedang memuji pada benda tak kena tu, yang puji macam tu, kamu ambil genggam tanah, kamu lempar atas muka dia. Saya tadi aja. Hak Nabi ajarnya, genggam debu tanah tu, tabur atas muka dia. Ambil tu, kaki bodek. Itu jawabnya. Nabi ajar begitu. Ini maknanya tuan-tuan sekalian, marah benar ajaran Islam, memuji orang yang tak patut dipuji, berdoa supaya panjang umur kepada orang fasik, maka itu adalah perkara yang tidak dibenar oleh agama. Tidak ya. Kata Hasan Syekh Hasan ni kata apa? Sayugia ni sepatutnya orang yang begitu dicela akan dia. Kita cela dia, cela dia nak kata apa ya? Nak kata maki. Kata maki marah pula orang ni. Ikutlah tuan-tuan faham nak kata apa pun, tapi dalam kitab kata orang yang fasik itu sepatutnya dicela. Tak boleh pujilah, supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik. Orang zalim tu patut dicela. Tak ada dah tuan-tuan. Maka dia ganyang dia. Maka dia nak kata maki tak boleh ya. Cela lah. Jadi sebab itulah, kalau ada orang kata tak boleh tu mengata orang tu berdosa tu, tak ada dalam ajaran agama mengata orang tu. Cela ni mengata lah weh. Patutnya orang yang zalim tu hendaklah dikata akan dia. Jadi orang tak boleh mengata orang tu. Kitab tuan baca tak boleh, tapi kitab saya baca boleh. Mana kitabnya tu? Bukan tebal lagi Minhajul Abidin tu. Jatuh atas kaki, patah kaki tu. Sebab tebal kitab tu. Tak tahulah tuan-tuan boleh habis ke tidak baca tu ya. Tengok background. Jadi disedut oleh Syekh ni bahawa sayugia sepatutnya, ataupun dalam bahasa tingginya, comel benar. Kalau orang hak jenis fasik zalim ni, kita cela dia. Jangan ada siapa puji dia. Supaya apa? Nak mengajar dia supaya sedar diri. Itu dia ya. Dicela akan dia supaya kurang dia pada melakukan benda-benda zalim, benda-benda yang fasik. Dan ada pun yang dipuji, maka habis takat tu, maka sebab itulah yang Nabi SAW ajar sahabat-sahabat dia supaya jangan puji orang yang fasik. Sebab apa? Dengan kita puji itu, dengan sendirinya kita adalah menjadi orang supaya menggalakkan orang menjadi jahat. Bila kita puji sana puji sini puji, kita galakkan orang yang zalim dan fasik itu supaya kekal dalam zalimnya, supaya kekal dalam jahatnya.
Itu dia, ya. Jadi 4 perkara ini yang akan memusnahkan kebajikan orang yang memuji. Satunya, puji yang membawa kepada bohong. Yang kedua, si pemuji itu kadang bawa kepada riak. Yang ketiga, si pemuji itu dia puji benda yang dia tak berapa yakin. Bila dia tak tahu pun, maka dengan cara macam tu dia boleh merosakkan dia dan orang yang dia puji itu. Itu dia, ya. Yang keempat, yang memuji itu dia berdosa kerana dia menjadi penyokong supaya orang yang jahat, orang yang fasik itu kekal dalam kefasikannya, dalam kejahatannya. Maka 4 perkara ini boleh merosakkan orang yang memuji. Baik, kalau tuan-tuan faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Saya terus pula kepada yang boleh merosakkan orang yang dipuji. Kita puji dia gang. Okey. Adapun yang boleh merosakkan orang yang dipuji itu ialah, okey, adapun yang dipuji, maka salah satu daripada 2 kebinasaan yang akan berlaku ke atas dia, ke atas amal ibadat dia itu, apabila kita puji, si yang dipuji itu boleh membawa kepada takabur. Bila dipuji atas pentas ke bawah pentas ke, dia boleh menyebabkan dia takabur. Takabur dia. Dia orang yang macam mana pun, orang fasik, orang zalim, tapi oleh kerana banyak sangat dipuji sana sini ni, dia boleh membawa kepada takabur. Bila boleh bawa pada takabur, maka rusaklah amal ibadat dia. Takabur dan rasa bangga diri. Sebab Nabi SAW kata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk syurga, hadis panjang, tidak akan, pendeknya, tidak akan masuk syurga orang yang mati dibawa bersama-samanya sifat takabur walaupun besar debu. Jadi kita yang puji orang jahat ni, seolah-olah kita puji dia, puji ni dia boleh menyebabkan orang yang akan jadi takabur. Jadi kita menjadi sebab orang yang kita puji itu jadi takabur. Maka bila dia takabur ataupun ujub, maka dia rosaklah segala amal kebajikan yang dia buat. Untuk ujub dan takabur ini, dia bukan rosak amal main-main tau, dia rosak semua sekali. Haji dia rosak, sembahyang 5 waktu dia rosak, puasa dia rosak, baca Quran dia rosak, tarawih dia rosak, zikir dia rosak semua sekali. Kalau dia bawa sampai dalam kubur, ujub dan takabur. Dia. Ujub ni apa dia pula ustaz? Takabur ni memang nampak, takabur sombong. Ujub ni tak nampak luarnya, tapi dalam hati dia, oh hebat aku. Cara orang Melayu kena puji macam ni, oh jarang. Ataupun jarang nak Kelantan dapat pujian yang begini, oh hebat. Ini orang kanan Tasrif Khalid ni menyenggai ni. Luar dia tak nampak, dalam hati begitu. Maka ujub, kalau mati waktu tu, maka mati dalam dosa besar. Siapa yang menyebab dia jadi macam tu? Orang yang memuji. Sebab tu Nabi kata, awak telah sembelih kawan awak sendiri, awak puji dia depan aku. Aku ni Rasulullah, Nabi. Jadi kalau ada orang sampaikan ni, saya urai. Wow, dapat pujian depan Rasulullah, orang puji awak, terangkan, oh Ustaz. Jadi bila gitu, takut dia tu nanti, aku kan mana ada orang macam aku, depan melalui teri orang puji, hati dia jadi takabur. Kalau dia tunduk tapi dalam hati, jagalah kamu tak kenal siapa aku, ini dah, dia akan jadi begitu. Jadi puncanya siapa? Kita. Dia jadi masuk neraka sebabnya kita. Itu nak puji pun agak-agak, ya. Dia boleh bawa pada yang dipuji itu jadi ujub ataupun takabur. Tapi nak mengajar kita ni tuan-tuan, sifat takabur dan sifat ujub ini jangan ada dalam hati kita. Biasa takabur ada kepada orang tertentu. Ujub ni kadang-kadang dia boleh ada pada orang yang kuat beramal.
Takabur ni biasa duduk pada orang besar-besar, orang kaya-kaya, orang hebat-hebat. Tapi ujub ni kadang dia duduk pada orang yang kuat beramal. Itu dia ya. Ada dalam kitab Imam Ghazali juga. Orang ni dia suka beramal pagi, pukul 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi dia akan pergi ke masjid, ke surau segala macam, ke masjid dia akan berzikir. Segala macam. Tapi bila ada orang ramai dia akan balik. Dia pergi waktu dia seorang saja. Waktu duduk dalam gelap. Sebab apa? Bila ada orang ramai, bila dia ada orang ramai, kalau dia pergi mula-mula sekali dulu sikit, bila ada orang ramai datang, kemudian tengok dia ada situ, dia takut dia akan jadi ujub. Orang tengok, orang tahu belaka yang aku ni kuat beramal. Lepas tu dia suka beramal dalam gelap. Dan waktunya pukul 3 pagi. Orang tak ada seorang pun di masjid. Seorang abid ini, dia pergi pagi, dia beramal pukul 3. Dia duduk gitulah, tunduk. Mula-mula memang dia seorang. Tapi bila dia lama sikit dia buat, dah sejam ke 2 jam, dia tengok orang dah ramai dah. Maka bila orang ramai pergi, orang ramai pergi tu, makna dia pun terus bangun, balik. Dia takut apa? Dia takut dia akan jadi sombong, jadi ujub dengan amal ibadat dia buat tu. Jadi nak ceritanya, tu di antara bahayanya ujub itu. Dalam berzikir, dalam beramal pun kadang-kadang orang tu boleh dimasuki sifat ujub. Ini kan pula atas pentas. Dia takut dia jadi ujub ya. Jadi oleh demikian kata Imam Ghazali ni, adapun orang yang dipuji itu akan binasa amal ibadatnya apabila dalam puji dan puja orang itu membawa ia kepada takabur ataupun ujub. Okey. Yang mana takabur dan ujub ini punca kepada rosak amal kebajikan kita. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qata'ta unuqa sahibika, qata'ta unuqa sahibika. Awak dah sembelih kawan awak sendiri. Ya. Baik. Yang kedua, yang boleh merosakkan orang yang kena puji itu, bahawa dia akan rasa sukacita, gembira setiap masa dalam hidupnya. Dalam istilah budak-budak sekarang, dia akan duduk dalam zon selesa. Maknanya dia rasa hebat dia setiap masa. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Tak buat ibadat pun tak apa, tak semayang pun tak apa, semayang tak ada wujud pun tak apa, bukan ada siapa tahu. Dan dia pula bukan orang tahu dia ni jahat ke apa. Sebab apa? Dia kata sebab dia sentiasa dipuji, maka dia akan duduk redha dengan apa yang dia ada. Sebab apa? Sebab dibajai dengan pujian kanan dan kiri, atas dan bawah. Maka dia akan duduk begitu, menutup peluang dia untuk jadi orang baik. Kerana orang ramai pakat puji, maka binasalah dia, tenggelam dalam pujian orang itu. Okey. Baik. Sekarang lengkaplah 6 kerosakan yang ada dalam upacara puji memuji kita masyarakat orang Islam di mana-mana. 6 ni akan membawa kepada kerosakan. 4 ke atas saya yang memuji, 2 lagi ke atas tuan yang kena puji. Okey, oleh yang demikian, kesimpulan setakat tu, hati-hati dalam memuji. Jangan sampai kepada tahap bodek. Memuji ni sampai ke tahap bodek ni, dia akan jadi begini. Baik, soalan. Yang demikian Ustaz, adakah tak boleh kita puji memuji dalam hidup orang Islam? Adakah tak boleh puji langsung? Maka dijawab oleh Imam Ghazali, adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada perkara-perkara yang disebut tadi, tiada dilarang memuji. Kalau saya yang memuji pun tak membawa kepada bohong, bodek segala macam tu, tak apa. Okey. Begitu juga kita yakin yang dipuji ni pun tidak akan jadi ujub, tidak takabur, dan dia bukan orang jahat. Maka hukumnya adalah tidak dilarang memuji. Bahkan terkadang memuji itu sunnah Nabi. Bahkan terkadang memuji itu sunnah Nabi.
Kalau kena, caranya. Mana dalilnya ustaz? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acap kali memuji orang dalam hidupnya. Mana dalilnya? Saya akan baca lepas minum, ya. Bismillah. Minum sikit dia pasang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji dalam hidupnya. Satu hari Rasulullah memuji begini di khalayak ramai. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la rajaha. Artinya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian alam, nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar di sini saya hurai sebab saya tak tahu Nabi dipuji kat mana-mana, tapi dalam hadis itu Abu Bakar ada, maka Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar ni dengan iman seluruh alam, seluruh orang alim kaum manusia seluruh alam ni, nescaya berat lagi iman Abu Bakar. Apa makna tuan-tuan? Puji. Siapa yang memuji? Nabi SAW. Siapa yang dipuji? Abu Bakar. Jadi orang memuji taraf Nabi ni, takkan dia nak puji dengan nak, tak ada apalah yang boleh mencacatkan dia, sebab dia Nabi. Yang kena puji itu pula Abu Bakar, orang kanan. Nabi jamin dia masuk syurga, selamat dia daripada nak takabur, ujub ke tak ada, tambah makin warak dia. Itu dia, ya. Jadi Nabi puji. Jadi bolehlah kalau kita yakin begitu. Kalau kita pergi sikit kepada pandangan Syiah, orang Syiah pula dia kata Abu Bakar ni kafir, masuk neraka Abu Bakar. Nabinya kata iman Abu Bakar ni kalau ditimbang dengan seluruh alam buana yang ada ni, berat iman Abu Bakar lagi. Nabi jamin belum masuk syurga. Dalam kitab Syiah tu Abu Bakar ni kafir. Laknatullah Abu Bakar ni bagi Syiah. Lepas tu ada juga orang Melayu yang minat pada Syiah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga orang Melayu yang nak kepada ajaran Syiah. Tak payah mengaji banyak lah, pakai baca satu hadis ni boleh tolak selalu Syiah. Sebab pegangan pokok Syiah tu ialah Abu Bakar ni kafir. Tak payah tu kaji banyak-banyak. Jangan nak menyusahkan Ustaz Zamihan. Nak ceramah sana Hudri ni apa Zamihan pula. Tu Al-Ghari tu, Ustaz Gua Musam. Siapa nama dia tu? Zamihan dia. Sibuk dia terpaksa buat tesis pula tajuk Syiah. Sebab orang Melayu minat pada Syiah. Pakai baca hadis satu ni tak payah. Yakni iman Abu Bakar tu lebih berat pada iman seluruh alam. Kalau campur dengan gunung Everest sekali bubuh, timbangkan, maka berat lagi. Itu ayat mana? Itu ayat lama. Tak apa insya-Allah berkat Allah. Semana sahabat hamba tu. Sedap tu. Sedap lama tu. Ya, tuan-tuan sekalian. Hari nak ceritanya, orang Syiah ni, Abu Bakar ni adalah taraf kafir. Itu dia, ya. Jadi Rasulullah kata, la wudina iman Abi Bakr bi imanil alamin la rajaha. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh 7 tala langit, 7 tala bumi, maka lagi berat iman Abu Bakar. Selesai soalan. Yang kedua, ini lagi dahsyat. Ini pukulan maut bagi Syiah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law lam ub'ats la bu'ista ya Umar." Umar ada cokoh itu. Cokoh tu pasal Kelantan. Umar ada duduk situlah. Jadi, "Law lam ub'ats la bu'ista ya Umar." Umar, kalau aku ni tidak dilantik jadi rasul, nescaya kamu dilantik jadi rasul. Maknanya, itu saya hurat.
Bacalah kitab lah nanti orang kata ustaz macam mana orang ikut Kelantan pula ya. Beginilah bahasa kitabnya. La lam ub'ats la bu'ista ya Umar. Artinya jika tiada dibangkitkan akan dikau jadi pesuruh. No. Jika tiada dibangkitkan akan dahku jadi pesuruh, yang jadi rasul, nescaya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Lagi payah nak faham. Jadi mudah fahamnya, Umar, ni semua sekali, kalau aku ni tidak diutuskan jadi rasul, maka Umar ni layak jadi rasul. Boleh kau buat-buat Syiah, Umar ni pun laknatullah, kafir, murtad, masuk neraka. Umar, tuan-tuan tahu Umar ni, kalau Umar ni mati dibunuh, dia bunuh Umar ni Abu Lu'lu', punya sesatnya Syiah, sesat tarah gaban, tarah gila lah. Dia boleh buat kita gerbang besar, sama besar dengan kota Darul Ihsan tu, dekat RDM tu, kota tu besar lagi. Dia tulisnya, dia pujanya nama Abu Lu'lu' tu di situ. Kemudian dia ada nasyid, ada doa pula untuk Abu Lu'lu'. Apa dia beriak, maka berdoa di situ, maknanya berkat selamatlah engkau, Allah selamatkan kamu Abu Lu'lu'. Kamulah manusia yang paling berjasa Abu Lu'lu', sebab kamu telah bunuh seorang penjenayah yang besar, Umar Khattab. Kubur dia tu hebat pada kubur Rasulullah, dipuja oleh pengikut Syiah di Iran itu. Ni kalau ada internet boleh buka sekarang. Abu Lu'lu', type benda tu, tekan enter, dia akan keluar terus. Dia apa, tekan video situ, maka dia akan main macam mana orang tu nak puja Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni bunuh Sayyidina Umar. Tengok terus. Jadi sekarang sedangkan Nabi kata, kalau aku dah tidak diusuh, engkau Umar, Allah kau utuh jadi rasul yang paling layak. Jadi yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji Umar Al-Khattab. Jadi puji dan puja yang tidak menyebabkan orang memuji itu pun puji bohong, yang dipuji pun tidak sampai pada takabur. Kita yakin dia ni bukannya orang jenis takabur, maka tidak mengapa sunnah Nabi memuji. Jadi bolehlah. Yang tak boleh ni ialah hak macam tadi. Bersama-sama kita ini tuan-tuan sekalian adalah seorang yang sangat komited dengan selebaran kegiatan masjid dakwah di mana masjid kita. Inilah orang yang sangat-sangat memberi sumbangan, dan dia adalah orang yang selalu ke masjid kita bila-bila masa saja. Sedangkan dia 2 kali je setahun datang masjid, raya haji dengan raya puasa. Dia lah tukar lapor kalau ada kita buat program masjid berdakwah, ceramah segala macam. Dia lah tukar lapor supaya disekat ceramah tu. Kita puji hayun dia bergangit, inilah orang yang komited, inilah orang yang kemetak. Patutnya gitu. Itu yang tak boleh ya tuan-tuan sekalian. Jadi ini boleh. Allahu Akbar dalam hidup kita tu ya. Jadi hak ni Nabi ajar. Jadi sekarang bila Nabi memuji, maka itulah puji dan puja itu. Puji itu kalau kena caranya adalah sunnah Nabi. Itu dia ya. Nabi ajar. Kalau kamu rasa nak puji orang tu, betul dia yang baik, rasa nak puji tu, hari tu selalu puji. Allahu Akbar. Saya nak sebut saya kena puji ya. Jadi harap Allah tidak letaklah dalam takabur ya. Nak sebut bahawa Nabi kata kalau nak puji, puji depan. Seorang tu dia pergi terus. Ya tuan, saya nak ikut hadis Nabi. Hadis berapa? Saya nak puji Tuhan sekarang juga. Jadi bila dia kata gitu, bukanlah saya jadi guru jadi kembang. Asalnya guru bila orang nak puji tu, ya boleh puji sekarang, saya bersedia. Itu takabur pula. Jadi saya pun tunduklah, tak boleh nak larang dia tak, sebab dia bersemangat nak puji. Saya tak pernah dengar lagi dot. Tak boleh sebut tu sebab dia hati rasa nak kembang, tak boleh. Saya tak pernah dengar lagi orang Melayu dot macam tuan. Tak boleh sebut lah tu. Nanti saya akan akhirnya saya sebut biar tak sampai lagi masanya. Jadi saya pun Astagfirullahaladzim, ana tilmiz, saya murid lagi sebenarnya gini-gini. Lah,
Sebab Nabi kata puji. Awak murid ke awak apa saya nak puji? Dia orang Arab. Yang puji dia orang Arab. Tak apalah, sudah tu. Nanti saya akan beritahu kesimpulan lepas ni ya. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jadi kalau puji itu benar betul dan kita yakin orang yang dipuji itu tidak akan jadi takabur, sunnah Nabi. Jadi ya. Baik. Siapa-siapa pun pernah kena puji ni ya. Okey. Sekarang dia dah bunyi tu, makna masa ada lagi. Makna bunyi. Dan semuanya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat Rasulullah puji kerana mengetahui ia akan bahawasanya demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Puji Rasulullah yakin menjadi motivasi pada sahabatnya supaya lebih suka beribadat, lebih khusyuk, lebih tawadhu. Bukan membawa kepada mereka ni jadi besar diri, bawa mereka jadi ujub, tidak. Dan seria bagi mereka yang dipuji bahawa jadi ni untuk saya yang kena puji tadi. Saya gira bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia dalam apa yang orang puji itu. Mana saya hurai, kalau orang puji itu benda baik, kebaikan dia, maka disuruh supaya kekalkan, tambahkan kebaikan itu hingga sampai ke akhir hayatnya. Sebab apa? Kebaikan seseorang itu sebenarnya, baik ke tidak dia puji macam mana pun, yang tentunya ialah adakah sampai ke hujung hayat dia masih begitu. Lepas tu bila kita kena puji, awak ni memang baguslah begini-begini, kekalkan, tambahkan kebajikan itu hingga sampai ke akhir hayat. Sebab apa? Banyak yang berlaku, dia kata ada orang yang dipuji pada awalnya tapi kebinasaan pada akhir umurnya. Sebab tu dalam doa tu imam tadi tu imam doa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan penutup hidupku ni husnul khatimah. Tu imam doa tadi. Jadi kalau kita Allah tu kalau nak tarik sikit, sebab tu dalam kita mengaminkan doa ni, kalau benda tu kita faham sikit-sikit, lagi sedap kita mengaminkan doa tu. Sebab kita faham semua waktu imam baca tu. Jadi dalam kita mengamin tu sedap sikit. Jadi tidaklah mengantuk saja masa mengaminkan doa tu. Sebab doa tu kita faham. Ya Allah Tuhanku, Engkau tamatkanlah riwayatku ini dalam husnul khatimah. Tutup, ambil nyawa aku ni dalam aku orang yang baik. Inilah. Bila orang puji kita baik, buat betul-betul supaya kita akan baik sampai ke hujung hayat kita. Sebab ada juga orang yang mulanya dipuji tapi pada akhirnya hayatnya su'ul khatimah, tutup hidupnya dengan jahat. Ada orang mula dipuji melangit dia, memang dia baik sungguh, tapi apabila di penghujung hidup dia bertukar menjadi orang yang fasik, orang yang zalim, mati dalam keadaan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uhtut turaba fi wujuhil maddahin." Genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia kepada segala muka yang memuji. Orang yang memuji tak betul ni, kaki bodek ni, Rasulullah ajar genggam tanah, kamu dia uhtu. Pum atas muka dia. Tu dia ya. Jadi orang Arab dia berani buat gini. Okey, jadi kita orang Melayu tak sampai ke tahap ni. Jadi kita hanya bukan tolak, bukan kita tabur dengan tanah, dengan lumpur, tidak. Tapi kita beri nasihat. Kita tabur dengan nasihat dalam waktu dia ada tu, dalam ucapan kita tu, kita nasihat. Kita cakap benda yang betul supaya memberi nasihat kepada dia, biar dia sedar kenapa aku orang tak pujinya, rupanya aku orang jahat je, jadi aku orang fasik, aku banyak dosa agaknya sebab tu orang tak puji. Jadi sekarang untuk kita, kalau saya jadi pengerusi, saya cakap begini saja, orang yang ada ni memang dia fasik, dia memang tak dedah aurat, katakan hari tu, pakai seluar pendek lelaki-lelaki, ataupun kalau perempuan rambut berjambu, dia ada tak pentas. Maka saya menjadi pengerusi, maka caranya supaya saya tidak berdosa, bersama-sama kita hari ni ialah dia ni adalah sangat baik pada kita, pada saya hari ni, sebab dia datang tepat pada masanya. Sebab memang dia datang tepat sungguh. Kita cakaplah benda betul.
Dia dah tepat pada masanya. Dan hari ini kita terima kasih pada dia sebab dia akan menyampaikan BRIM 500 kepada kita semua. Maka kita ucapkan terima kasih di atas itu. Kalau boleh tambahlah lagi untuk tahun depan ni 1000 pula ke. Dan kalau boleh minyak tu diturunkan ya. Dia jaga minyak. Ini maknanya begitu. Kita cakap benda betul. Sudah tu, maka untuk tidak membuangkan masa, tidak merugikan masa. Sebab apa? Tak ada orang nak cakap dia memang tak ada benda pun nak puji. Jadi tak ada, untuk tidak merugikan masa, sepersedakan. Untuk menyampaikan begini-gini. Sudah tu, terima kasih banyak-banyak. Balik. Selesai. Maknanya itu saja yang perlu kita cakap. Yang kita dah angkat melama-lama berayun-rayun tu pasal apa? Jadi baik. Sekarang Sayyidina Ali nak ajar kita. Kalau kamu kena puji, apa yang kamu kena buat? Sebab Ali ni dalam rekodnya, dia juga adalah sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, Perdana Menteri yang keempat ataupun Khalifah yang keempat. Orang Syiah, Ali ni tarafnya Jadi Ali ni bagi kita dia sama, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tapi bagi orang Syiah tak. Dalam kitab dia, Ali ni kena bubuh dalam mengucap dia kena syahadat, kena masuk nama Ali. Okay, dalam azam kena ada Ali. Semua ada ya. Jadi sekarang hak kita nak belajarnya, Ali ni ialah sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk surga. Dia juga adalah keluarga Nabi. Dia pesan macam mana? Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila ia dipuji. Baik, sekejap. Saya kena sentuh. Karramallahu wajhah ni gelaran untuk Ali. Allah muliakan muka dia. Jadi ada pula orang Syiah kata, ini dia kata menunjukkan bahawa Ali tu lebih hebat pada Abu Bakar, pada Umar, pada Osman. Sebab Allah muliakan muka dia. Maka itu kita kena masukkan dia dalam mengucap doa segala macam tu. Bukan itu maksudnya. Karramallahu wajhah ni gelaran yang diberi kerana dia ni tak pernah sujud kepada berhala. Sebab dia ni cukup umur saja Islam. Orang lain tu kafir dulu. Dia ni cukup umur saja terus masuk Islam. Jadi dia tak dan lah. Rekod buruk dia tak ada. Begitu maksud dia ya. Tak apalah tu kita tak sekurang. Cuma Ali bila kena puji dalam mana-mana majlis, di mana-mana, maka ni dia ucap Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, maafkan aku ya Allah. Jadi saya tadi bila kena puji, saya kena kata begitu, astaghfirullahalazim, Allahumma ghfirli, astaghfirullahalazim. Nah, Allahumma ghfirli ma la ya'lamuna wala panjang ni tak apa. Allahumma ghfirli ma la ya'lamuna wala tu'akhidni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnuna. Kalau tuan rasa panjang, tuan astagfirullah. Bila orang puji kita lebih-lebih di mana-mana, yang kata kuat nanti pengurus itu kecil hati. Bila pengurus kita puji kita kata astagfirullahalazim, masya-Allah, astagfirullahalazim, takut dia kecil hati. Jadi kita tunduk. Begitu ya. Baik. Hak Ali kata ni, Allahumma ghfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah olehmu bagiku. Ya Allah, kalau dengan puji dia tu menyebabkan aku rasa nak sombong ke, rasa nak takabur ke, rasa nak besar diri ke, ampunilah aku ya Allah. Janganlah begitu ya Allah ya. Tu maksudnya. Hei ya Allah, dalam ni, hei Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Hak mereka puji itu, mereka tak tahu kesan macam mana berlaku ke atas aku, maka ampunilah aku ya Allah. Kalau nak jadi apa-apa, maafkan aku ya Allah. Jangan aku terpengaruh ya. Dan jangan engkau ambil salah akan aku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Jadi hak mereka puji-puji itu janganlah menyebabkan aku jadi berdosa ya Allah, kerana aku jadi syok sendiri segala macam. Begitu ya Allah ya. Dan jadi hanya paling hebat lagi. Dan jadikan olehmu akan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan itu.
Jadi ya Allah Tuhanku, kalau dia kata aku ni orang yang warak, ya Allah Tuhanku, jadikan aku lebih baik lagi, lebih warak lagi, lebih khusyuk lagi, lebih memperhambakan diri lagi padamu ya Allah, daripada hasil puji dan puja mereka itu. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Hei Tuhanku, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia, dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia, dan jadikanlah olehmu akan daku lebih baik daripada apa yang mereka sebut itu. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, betapa lengkapnya hadis Nabi, amalan sirah dari sahabat-sahabat, dan betapa lengkapnya ajaran Islam itu. Dalam segala keadaan macam mana pun ada jalan keluar dia. Dalam keadaan kita kena puji, jalan keluarnya begini, tak menyelamatkan keimanan kita. Dalam keadaan kita kena keji, ada pula jalan keluarnya diajar oleh agama. Pokok pangkalnya, kalau kita sentiasa mendekati majlis-majlis ilmu, mendekati kitab-kitab yang dibaca, insya-Allah kita akan bertambah baik dengan izin Allah dari hari ke hari, dari masa ke semasa, insya-Allah. Jadi itu sajalah pelajaran kita pada hari ini. Dia duduk dalam kitab Penawar Hati. Penawar Hati ini kitab ni dekat dengan 80 tahun dah ni. Penawar Hati ini dia orang Indonesia, jadi di Mekah lama dia buat, tapi sedutannya daripada kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi tuan-tuan sekalian, rajin-rajinlah mencari guru lagi, mengaji supaya tuan-tuan akan jadi kekal amal ibadat, kebaikan, ketenangan hati, ketakwaan, keimanan bertambah dari masa ke semasa, dan semoga kita akan bawa berjumpa Allah nanti pun dengan husnul khatimah, tutup fail yang baik, akan bertemu Allah SWT. Jadi itu saja tuan-tuan, yang baik tu dari takdir Allah, hidayah Allah SWT. Yang terlanjur tu memang dari silap saya, maafkan ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu